Jom nak tunggu kita weh. 3, 2, 1. Dua. Oh. 2, 1. Kau ni kadang, kalau kau tak pandai main, kau duduk tepi je lah. Sorry lah. Aku tak sengaja. Sudahlah tu. Janganlah gaduh. Kita kan main suka-suka je. Murahlah kau ni Adam. Hei, aku dah minta maaf kan? Dah lah. Waktu raya dah habis. Sudahlah tu. Kau ni memang tak puas hati dengan aku lagi. Kau yang mula dulu. Saya sudah tolak basikal orang. Apa pula aku tolak kau? Kau yang tak nampak. Salah kau. Dah lah. Jangan gaduh. Nanti Ustaz dengar lah. Dah lah tu. Janganlah gaduh. Sikit je pun. Ni sikit. Lukai sikit. Kenapa bising-bising ni? Adam, kenapa? Dia ni Ustaz. Dia yang mula gaduh Ustaz. Apa pula? Dia jatuh sendiri. Dah. Apa? Jom, masuk. Dah, jom masuk. Sebenarnya Ustaz tak suka orang bergaduh ni. Kita umat Nabi ni mana elok gaduh betul. Kan Allah sebut dalam Quran, Allah kata innamal mu'minu ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin, orang Islam ini bersaudara. Macam Auni bersaudara dengan Alisa, Alisa bersaudara sama Ali, Ali bersaudara sama Adam, Adam bersaudara sama Irfan. Jadi mana boleh gaduh, kan? Macam lidi lah. Lidi ni kalau satu, senang ke susah nak dipatahkan? Senang kan? Tapi kalau 10 batang, kita ikat jadi satu, kan 10 batang, nak patahkan, senang ke susah? Susah kan? Macam lagu lah kan, ada lagu sebut, bersatu kita teguh, bercerai berai. Bercerai kita roboh kan? Kan ada lagu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi kalau kita bersatu macam lidi tadi, kita akan kuat. Betul tak? Sebab itulah kita orang Islam ini, kata Nabi, orang Islam macam satu anggota badan, satu tubuh badan. Auni, Alisa, Ali, Adam, Irfan macam satu tubuh. Kalau satu anggota sakit, satu badan akan turut sakit. Macam kita kan, hari ni kalau sakit gigi. Bila sakit gigi agak-agak semangat tak? Larat tak nak pergi sekolah? Nak main tak larat kan? Bila sakit gigi nak pergi sekolah tak larat. Nak main pun tak larat, kawan ajak main tak larat. Sebab apa? Sebab gigi je. Bukan sebab tangan, bukan sebab telinga, bukan sebab kaki, sebab gigi je. Tapi tak boleh main, tak boleh pergi sekolah sebab tak larat. Sebab gigi sakit. Begitulah kita orang Islam. Kalau kita tak bersatu, kita akan lemah. Kan? Ingat tak kata pepatah, yang cubit peha kanan terasa peha kiri. Maknanya kalau kita buat dia macam kita buat diri kita sendiri. Jadi jangan ada gaduh kan. Macam kamu semua hari ni kan, ni semua adik-beradik dalam Islam, tak boleh gaduh-gaduh. Sebab kalau kita gaduh, kita akan nampak kejahatan dia kan. Mula-mula baik, kalau gaduh, contoh Adam gaduh dengan Auni. Padahal dulu baik je. Adam selalu puji Auni, Auni selalu puji Adam. Tapi sebab Adam tertolak Auni, tertolak, bukan sengaja tertolak, jatuh ke lantai, bukan jatuh cinta kan. Jatuh ke lantai, jatuh pun sakit, sikit je tak lama, tapi tarik muka kan, kutuk Adam, tak nak tegur Adam. Jangan. Sebab apa? Sebab kita gaduh, keburukan orang tu kita nampak kan. Nabi pesan kalau nak gaduh jangan lebih 3 hari. Jangan lebih 3 hari. Contoh Adam dengan Auni gaduh hari ni kan. Hari ni hari Senin contoh. Selasa, Rabu, 3 hari. Hari keempat kena bertegur dah Adam dengan Auni. Kalau tak bertegur, dosa. Kan? Ataupun contohlah Ali gaduh dengan Irfan. Hari ni gaduh. Esok Selasa, lusa Rabu, Khamis dah kena berbaik semula. Kalau tak berdosa. Sebab itu kita ada 2 mata. Cuba tengok. Satu mata kita guna untuk lihat kebaikan orang. Satu lagi mata tengok kita punya kekurangan. Jadi bila 2 mata ni kita guna untuk tengok orang dan tengok kelemahan diri kita,
Agak-agak ada tak masa kita nak gaduh, kita nak kutuk dia, hina dia, ada tak? Tak ada kan? Jadi hari ni kalau boleh, jangan bergaduh. Bila bergaduh nanti apa? Lemah. Sebab apa? Berpecah. Boleh? Hari ni jangan gaduh-gaduh. Boleh? Sebab kalau kita gaduh, kita tak kuat. Ustaz ada satu doa, kamu boleh amalkan supaya tak ada dah pergaduhan antara kamu. Doanya, Allahumma. Ustaz baca dulu, lepas tu ikut ramai-ramai. Boleh? Allahumma alif baina kulubina wa aslih zata baidina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Cuba ikut. Allahumma alif baina kulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Maksudnya, ya Allah, jinakkanlah antara hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya, dan hindarilah kami dari perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun tidak nampak. Jadi lepas ni Ustaz nak setiap orang amalkan doa ni supaya tak ada dah pergaduhan antara kita. Boleh? Okay. Adam, Ali boleh? Lepas ni tak nak gaduh-gaduh dah. Boleh? Okey dah. Adam salam dengan Ali. Pandang muka. Senyum. Okey. Okey dah. Lepas ni jangan gaduh ya. Okey, jemput minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Ustaz nak baca surah An-Nas. Kamu dengar, kemudian kamu pula baca. Boleh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okey. Sekarang Ustaz nak dengar pula kamu baca ramai-ramai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okey, alhamdulillah Ustaz dah dengar dah bacaan kamu semua. Jadi hari ini Ustaz nak kongsi satu hukum tajwid yang dipanggil wajibul gunnah. Wajib dengung. Ada 2 huruf wajibul gunnah. Yang pertama huruf nun. Yang kedua mim. Jadi bila kamu jumpa huruf nun dan mim ini bertanda sabdu, ataupun Ustaz bahasakan dia misai sarjan. Kalau tengok misai sarjan kan dia ada melentik kat atas kan. Jadi kalau jumpa huruf nun atau mim yang ada misai sarjan, maka wajib dengung 2 harakat. Bukan harakat ya. 2 harakat. Baik. Kalau tengok dalam surah An-Nas ni ada berapa wajibul gunnah? Nun dan mim yang bersabdu. Ada misai sarjan. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Faham tak? Yang pertama An-Nas. Ayat yang kedua ada An-Nas juga. Yang ketiga An-Nas. Yang keempat Khannas. Yang kelima An-Nas. Dan ayat terakhir ada 2. Jinnati wan nas. So ada 7. Jadi 7 wajibul gunnah yang wajib dengung. Berapa harakat? 2 harakat. Contoh, Qul a'udzu birabbin nas. Boleh. Jadi Ustaz nak cerita pula tentang surah An-Nas. Cuba tengok surah An-Nas. Allah sebut Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau tengok maksud dia, katakanlah aku berlindung dengan Rabb manusia, Malik manusia, yang ketiga ilah manusia, Tuhan manusia, kan? Kalau tengok maksud Rabb dan ilah ni lebih kurang sama je, kan? Kalau kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, maknanya Rabb tu Tuhan, ilah pun Tuhan, betul tak? Tapi itu bahasa Melayu. Kalau kita belajar bahasa Arab, maksud dia tak sama. Rabb ini maksud dia pemilik. Contoh, Adam Rabbud dar, pemilik rumah. Okey, dan ayat keempat, min syarril waswasil khannas, dari bisikan yang banyak dan halus. Maknanya apa? Bisikan tu terlalu banyak dan halus sampai kita tak perasan yang sebenarnya bisikan itu dah serap masuk dalam diri kita. Bahaya tu. Alladhi waswisu fi sudurin nas, Allah kata, yang mana bisikan itu masuk, dibisikkan dalam dada kita. Ustaz, kenapa tak dalam telinga ke, kan? Dalam mulut ke, dalam mata ke, dalam jantung ke? Kenapa sebut dada? Sebab Allah nak sebut banyak kerosakan berlaku dalam dada. Minal jinnati wan nas, dan dari golongan jin dan manusia. Sebab apa Allah sebut jin dahulu, kemudian baru manusia? Sebab apa? Sebab Allah nak bagi tahu asal bisikan jahat itu datang dari jin. Sebab itu Allah mulakan dengan jin, kemudian manusia. Okey, faham? Faham. Okey, setakat ni ada soalan tak nak tanya? Takut ada yang pening Ustaz. Macam pening je Ustaz. Adam, ada? Ustaz. Okey. Kalau kita baca surah An-Nas ni, boleh dapat mengurangkan kita punya marah ke? Betul. Sebab marah dari siapa? Syaitan, kan? Syaitan. Sebab itulah kena banyakkan baca surah An-Nas. Sebab surah ini minta lindung dari syaitan. Dan marah itu dari syaitan. Jadi kalau banyak baca surah ini dapat mengurangkan marah kita. Boleh Adam? Okey. Ada lagi nak tanya? Irfan ke? Ustaz. Okey, Auni. Kenapa hati kita senang dihasut syaitan Ustaz? Sebab kita tak amalkan surah-surah ni ke? Kan? Terbaik soalan dari Auni. Baik. Betul, sebab Nabi ada sebut yang syaitan ini dia berjalan atau berlari dalam aliran darah anak Adam. Gitulah. Tapi tak nampak lah. Kalau nampak pengsan kita kan. Syaitan kan. Tak nampak lah. Maknanya apa? Syaitan berlari dalam aliran darah kita. Sebab itu digalakkan baca surah An-Nas. Surah An-Nas nak minta lindung dari makhluk yang tak nampak macam jin. Okey? Tapi kalau surah Al-Falaq atas surah An-Nas ini kita baca untuk minta lindung dari makhluk yang nampak macam manusia dan sebagainya. Jadi kalau nak hati kita sentiasa baik, bacalah surah An-Nas. Okey, habis dah pengajian kita hari ini, jadi boleh kemas. Okey? Okay, macam mana? Kita punya kelas hari ni seronok tak? Seronok. Tadi Ustaz dah kongsi apa tadi dalam kelas tadi? Pasal surah An-Nas. Okey, surah An-Nas. Pasal tajwid pun Ustaz dah kongsi. Pasal apa lagi? Pasal tafsir kan? Sekarang Ustaz nak kongsi tentang pengajaran dia pula. Improve dia. Nak dengar ke nak? Nak Nak dengar ke nak kan? Baik, jadi surah An-Nas ini merupakan surah Makiyah. Maknanya apa? Sebab turunkan kat Mekah. Okey. Okey, baik.
surah Makiyah ni dinamakan dengan surah Makiyah sebab diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Sebab itu dipanggil surah Makiyah. Ada berapa ayat? 5, 4, 6. 6, betul. Okay, ada 6 ayat. Dan nama bagi surah An-Nas ini banyak juga kan. Yang kita tahu satu je kan, surah An-Nas. Banyak lagi namanya. Antaranya yang pertama yang selalu kita guna surah An-Nas. Kenapa dipanggil surah An-Nas yang kita sebut-sebut tadi kan? Surah An-Nas, surah An-Nas sebab disebut perkataan An-Nas 5 kali dalam surah ini. Cek kira. Ayat pertama ada tak? Qul a'udzu birabbin nas, ada. Malikin nas, ada. Ilahin nas, ada. Lepas tu? Min syarril waswasil khannas. Terus, lagi? Allazi yuwaswisu fi sudurin Okey, nas. 4. Minal jinnati wan nas. Okey, ada berapa? 5 semua yang betul. Jadi disebut surah An-Nas sebab diulang banyak kali secara 5 kali. Sebab itu dipanggil surah An-Nas. Yang kedua dinamakan juga dengan surah Qul a'udzu birabbin nas. Sebab ayat pertama surah ini Qul a'udzu birabbin nas. Sebab itu dipanggil dengan surah Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ini dua nama lain bagi surah An-Nas. Dan surah An-Nas ini nak kata hebat tak hebat dia, kalau surah Al-Falaq kan, nak berlindung dari 4 kejahatan yang disebut dalam surah tersebut, kejahatan manusia, kejahatan makhluk, kejahatan sihir, kejahatan sifat dengki, kejahatan malam, Allah guna satu nama je. Maknanya apa? Kejahatan ni teruk, tapi tak seteruk bisikan halus dalam surah An-Nas. Sebab Allah guna 3 nama, Rabb, Malik dan Ilah, untuk lindung dari satu kejahatan iaitu bisikan halus. Dan surah An-Nas ini juga, kalau tengok, dah ada 5 tadi kan? 5 perkataan An-Nas. Kalau tengok ayat 1, 2, 3. Kan? 3 yang pertama, ada perkataan An-Nas, betul? Maknanya, Allah nak pasakkan dalam diri kita akan sifat ketuhanan dia. Itu yang pertama, 3 yang pertama. Okey, perkataan An-Nas yang keempat dalam ayat yang kelima surah ini, kan? Iaitu dibisikkan ke dalam hati manusia. Sebab apa Allah sebut hati kan? Sebab bisikan halus yang banyak itu dalam hati melahirkan kerosakan. Sebab banyak kerosakan datangnya dari perasaan, datangnya dari hati. Baik, itu An-Nas yang keempat. An-Nas yang kelima, ayat yang keenam, terakhir dalam surah ini, iaitu minal jinnati wan nas. Banyak bisikan itu dari jin dan manusia. Jadi insya-Allah sebelum Ustaz tutup pengajian kita hari ini tentang Ibrah, Ustaz nak kongsi satu lagu Taranum. Tahu tak Taranum ni apa? Jenis bacaan. Ya betul. Lagu lah, lagu dalam bacaan. Macam kita lah. Kita kalau contoh dengar lagu ke tak dengar lagu yang syok? Dengar lagu kan? Dengar lagu baru syok kan? Ni kan? Sama juga Quran. Quran ada lagu dia. Tak boleh bantai lagu lagu yang bukan lagu Quran, tak boleh. Dia kena lagu Quran. Lagu Quran banyak. Dah ada berapa? Cuba teka. A 6, B 7, C 8. 8. Awak? 8. Awak lah? La haula wala quwata illa billah. Awak? 8. Awak? 7. 7. Okey. Yang betul, yang betul 7 lah. Aduh 7. Saya sebut 7 adik. Ke tak ada 7? Ada kan? 7 ada. Jadi 7 lagu. Antaranya lagu ras. Ras ya, bukan keras. Lain tu. Lagu ras. Ras ni maknanya apa? Ras ni untuk kita semangat dalam persembahan, dalam bacaan. Contoh kalau macam solat tarawih kan. Tarawih kan banyak 20 rakaat, 8 rakaat. Jadi nak bagi segar makmum, bila dengar segar, baca dengan taranum ras. Contoh dia, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
minal jinnati wan nas. Jadi kita kena semangat. Jadi kalau siapa nak cuba boleh. Siapa yang berani cuba? Ada yang berani? Okay. Ali? Okey, Irfan dulu. Okey, tak apa. Kita start daripada Irfan, pusing sampai ke Ali. Boleh? Okey, Irfan, mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey tu. Bawalah. Okey, Adam pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Alisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ni? Auni? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bagus. Suara dia besar kan? Okey, bolehlah tu. Sikit-sikit lama-lama pandailah. Okey? Jadi setakat itu saja kelas kita untuk hari ini. Jumpa pada kelas yang seterusnya.